Kita mungkin mempersoalkan kepada bagaimana orang-orang yang berada di Israel di kalangan tentera-tenteranya sanggup untuk membunuh hatta kepada anak-anak kecil di Palestin. Tetapi rupa-rupanya rahsia ini sudah pun dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah. Kita dalami dalam episod kali ini. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita ingin meneruskan pelajaran kita daripada Suratul Maidah, surah yang kelima yang memberi peringatan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah untuk digunakan pada jalan perjuangan menyempurnakan janji kita kepada Allah, bukannya digunakan untuk bersenang lenang ataupun kita melihat kepada orang lain dan kita berdengki dengan nikmat tersebut. Dan pada hari ini kita akan membaca ayat 30 dan 31 pada halaman yang ke-112 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Safaz Zura ini sihat Safaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Safaz presiden pernah menjadi presiden pelajar lah. Pelajar. Ketika di US dulu ya Sah? Ketika di US dulu. Kenangan manis Safaz? Kenangan manis ialah apa ya? Dapat jalan satu US lah. Oh, subhanallah. Sampai ke Canada sana walaupun tak sempat habis lah negeri kat sana tu. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah USJ je. Oh, okey. Masya-Allah ya. Dan hari ni kita ada ada dulu saya kat USA, Ustaz dekat mana? USJ. Okey. Kita ada UIA hari UIA. ni. Kita nak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang ke sahabat-sahabat pelajar jurusan Bahasa Melayu. Kuliah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kampus. Ya. Pasal bahasa Melayu ni kena betul-betul. Kampus Paguh Johor Darul Ta'zim JDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah. Cara menjawab tu macam orang Melayu. Betul Safaz. Itu kalau sikit lagi tu dia akan jawab dengan pantun. Oh, masya-Allah. Silakanlah. Itu nanti bersedia. Baik, jadi kita doa pada Allah SWT juga kepada rakan kita Istiqamah. Kumpulan Istiqamah yang sama-sama berada di studio Zat ya. Dan juga yang berada di rumah untuk terus kita istiqamah dan committed bersama Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-30 kita melihat kerugian bagi orang yang mengikuti kepada hawa nafsunya. Dan seterusnya pada ayat yang ke-31 Suratul Maidah, pelajaran daripada burung gagak, cara mengebumikan makhluk yang sudah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 30 dan 31 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terus sihat ceria bahagia bersama dengan Al-Quran dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekali lagi kita dapat dipertemukan dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung halaman atau bahagian ketiga, bahagian akhir halaman 112. Kita nak baca ayat yang ke-30 dan juga 31. Jadi untuk dua ayat di permulaan ini saya nak tanyalah
mahasiswa-mahasiswi UIA kampus Paguh ni, kita ada dalam bacaan Al-Quran ni ada banyak taranum kan? Ada Hijaz, Nahawan, Rasika, Jiharka, Soba, Bayati. Jadi yang permulaan ini nak baca dengan taranum apa? Ada tak? Saya bacalah, tak apalah, nak suruh minta, nak request lagu apa? Nak minta saya baca lagu apa? Bayati. Oh, Bayati. Oh, lupa nak bagi tahu tadi. Untuk orang yang minta baca tu, dia kena baca dulu. Oh. Tak apa. Lepas ini masa rehat. Kita mula dengan bacaan Bayati ayat 30-31, bacaan dengan cara murattal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-30 dan 31. Terima kasih Ustaz Tarmizi memimpin bacaan, dan sudah tentunya bacaan Quran ni penting Ustaz untuk kita jadikan sebagai syifa kepada hati kita. Orang zaman sekarang kata healing. Penawar lah bahasa Melayu ada betul. Baik, jadi bila kita melihat kepada ayat yang ke-30 ini, apakah healing, apakah penawar yang hadir bila kita melihat kisah Nabi ataupun anak Nabi Adam iaitu Habil dan Qabil. Tuan-tuan yang mengikuti episod sebelum ini mungkin masih ingat lagi, Qabil yang qatal, yang membunuh, dan Habil itulah yang halak, yang sudah pun dibunuh yang telah dihancurkan. Maka bila si Habil ini sebelum berlakunya peristiwa pembunuhan tersebut, Habil si adik ini, kata Imam Qurtubi sekitar umur 20-an ketika dia sebelum dibunuh itu, dia nasihatkan pada abang dia. Dia kata, janganlah bunuh, kalau kau nak bunuh, aku tidak akan bunuh kamu. Aku takut bukan pada kamu tetapi kepada Rabbul Alamin, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila perkataan Rabb ini timbul dinasihatkan kepada Qabil sebenarnya gementar. Sudah tentunya bagi seorang manusia bila dia tahu bahawa dia nak buat satu dosa, buat satu jenayah, apabila diingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Habil mengambil kesempatan itu untuk terus memberi nasihat. Gementar si Qabil, si abang ini tadi, dan dalam ayat yang ke-29 yang kita bicarakan sebelum ini, Habil masih lagi menasihati bahawa kalau tidak, kamu akan mengambil dosa membunuhku, dosa kamu akan menjadi ahli neraka, dan ini balasan kepada mereka yang zalim. Tapi apakah Qabil ini berhenti Ustaz Adakah dia terus berhenti? Tak jadi. Allah menyatakan fatawwa'at lahu nafsuh, iaitu apakah yang dibuatnya? Sesungguhnya ataupun ayatnya, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Jadi rupa-rupanya walaupun nasihat demi nasihat diberikan, tetapi rupanya salah satu penyakit yang besar dalam diri manusia namanya dengki, itu akan menyebabkan nasihat tak jadi Ustaz. Pasal apa? Pasal dengki ini adalah satu perasaan, satu sikap yang sebenarnya amat dahsyat, dan Allah menyatakan
Qabil itu fatawwa'at. Fatawwa'at itu maksudnya dia mengikut nafsunya secara sukarela, secara gembira. Ya, dia cuba nak menghias bahawa saya patut bunuh kerana apa, ini untuk menjaga identiti saya, kerana saya lebih mulia, kerana mengapa diterima korban daripada Habil. Pelbagai perkara yang bermain di dalam pemikiran Qabil itu digabungkan ataupun dirakamkan dengan perkataan fatawwa'at, ya, iaitu nafsunya itu menghiasi dan akhirnya dia mengikut kepada kehendak untuk membunuh. Faqatalah fa asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil ini rugi di dunia kerana adik, Ustaz, kan? Adik dibunuh, adik baik bukannya, adik yang jahat pula tu, kan? Dan sudah tentunya rugi di akhirat. Dan ini membongkar kepada kita semua bahawa bukan sekadar ini anak Nabi Adam, Ustaz. Nah, kita ni jauh sangat daripada Nabi Adam. Jadi kita nak belajar lebih lagi mengapa dengki ini boleh muncul dan bagaimana ianya perlu dirawat. Kita ikuti selepas ini, namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-30 dan 31 pada halaman yang ke-112. Maksudnya, kisah tentang Nabi ataupun anak Nabi Adam, iaitu Habil dan juga Qabil. Qabil yang membunuh. Ya, Qabil ini adalah abang Habil yang berumur 20 tahun tersebut. Jadi, apabila kita melihat kepada kisah ini, muncul di tengah-tengah kisah Bani Israel sebenarnya untuk menceritakan apa? Bahawa Bani Israel sila ambil pelajaran daripada kisah dua anak Nabi Adam, ya, iaitu Habil dan juga Qabil. Bila Qabil melihat kepada korban Habil itu, seekor kambing diterima oleh Allah SWT, korban daripada Habil, daripada Qabil ini tidak diterima, maka kesannya bila diterima tu saatnya, rupanya dia tak puas hati. Dia tak puas hati, dia kata mengapa pula korbannya diterima, korban saya tak diterima. Rupanya bila orang bertakwa pun ada orang dengki, Ustaz. Yeah. Orang bertakwa Allah terima, itu belum lagi kalau katakan pelajar daripada UIA ni kan, kan, kalau ada yang handsome kan. Ada yang tanya mengapa dia handsome. Yang itu dah mulalah tu, nak dengki tu kan. Biarlah dia handsome ataupun cantik ke, dia kaya ke, pandai ke apa ke, tetapi itu asas yang berlaku apabila Qabil dengki kepada Habil. Misalnya Qabil dengki pada Habil pasal dia mempersoalkan mengapa Allah terima dan mengapa Allah terima menjadikan, dan Habil menjawab bahawa qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kan, salah ke saya ni orang bertakwa kan, bukannya saya yang pilih sendiri tetapi Allah yang memilih. Macam orang handsome lah Ustaz, ataupun suara sedap macam Ustaz Tarmizi contohnya kan. Jadi kalau katakan suara dia sedap sangat tu macam mana kan, bukan saya yang pilih sedap itu kan, Allah yang bagi. Jadi setiap orang ada kelebihan yang kita belajar jangan dengki, kerana dengki itu dia sampai mampu untuk membunuh Ustaz. Ya, dan pelajaran pada Bani Israel, kalau Bani Israel dengki sehingga kan dia sanggup untuk membunuh nabi-nabi, termasuk nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak puas hati kerana Nabi Muhammad itu dipilih di kalangan orang Arab, bukan di kalangan Bani Israel. Dan di hujung ayat yang ke-30 Allah menyatakan siapa yang sebenarnya rugi. Ya, pasal bila cakap ini Qabil membunuh Habil, rugilah Habil. Sebenarnya Allah menyatakan fa asbaha minal khasirin. Yang menjadi orang yang rugi sebenar-benarnya adalah orang yang dengki. Bila mula sahaja ada dengki, tak puas hati dengan kelebihan orang lain, malah ingin menghancurkan nikmat yang ada pada orang lain, maka bersedialah untuk menjadi orang yang rugi. Maksudnya di dunia dia dah mula dah tak geng dengan Habil, dia melihat adiknya ini sebagai musuh, dan apatah lagi bila sampai di akhirat, bagi orang yang dengki ini kesannya ialah akan terbakar segala amal kalau kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sudah pun rugi, dah meninggal si adik Habil, ya, kalau ikut riwayat dihempak batu Ustaz ya, dihempak batu pada kepalanya dan hancur, meninggal, menangislah Qabil. Dan pada waktu itu apakah yang berlaku? Ayat 31 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ni bayar dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Qabil dan Habil. Kadang-kadang dia tu mana satu yang baik, yang membunuh kan. Dia ingat Qabil Habil. Kalau dalam bahasa Arab tu qaf tu dah qabih. Dia buat formulanya tu qabih atau qaf tu qabih. Bukan qabis, itu qabis yang kita masak tu sayur qabis, tak ada qabih buruk. Jadi dia ambil tu qaf tu qabil. So qabil yang bunuh. Ada dia qabih ataupun qatal Ustaz ya. Qatal pun boleh juga. Dua-dua untuk memudahkan. Qabil qatal. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita nak baca ayat 31 Safar. Ayat yang ke-31, mari sama-sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan ayat yang ke-31. Apa yang berlaku selepas pembunuhan Habil oleh abangnya Qabil? Faba'athallahu ghuraba. Maka dihantar atau diutuskan seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Jadi bila dia dah bunuh tu Ustaznya, dia pun rasa menyesal, dia menangis ya, tetapi apa kan daya kerana mengikut kepada nafsu yang menggalakkan untuk mengikut dengki yang ada ya. Nafsu, hawa nafsu kita ini dia kalau dah mula dengki Ustaznya, itu memang dia akan membakar pelbagai perkara kebaikan yang ada dalam diri dan juga dalam orang yang kita dengki. Itu sebabnya mengapa diajarkan dalam surah Al-Falaq untuk kita memohon ataupun perlindungan daripada Allah daripada orang yang hasad Ustaznya. Orang yang hasad ni kita tak tahu ya. Tetapi dia dalam diri dia, dan bila dia mula idza hasad sahaja, dia sampai boleh dalam, ada baru ni kes berita seorang lelaki dengan lelaki lah ya. Dan kemudian pasal mungkinlah dia marah dekat lane dekat jalan raya nak masuk tol tu. Akhirnya dia pun bergaduh dan si lelaki ni keluar dan seorang lagi ni dia pergi langgar lenyek sampai meninggal ya. Nak menceritakan bahawa kalau ikut nafsu ini, nasihat walaupun orang tu mungkinlah baik, dia boleh ya tercalar dan akhirnya gagal dalam mengawal dirinya daripada kebaikan. Dan ini yang kita kena jaga-jaga Ustaz. Jaga-jaga pasal apa? Pasal sebenarnya setiap orang ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan nak buat yang tak baik ataupun yang baik. Dan kalau kita benarkan nafsu kita itu bermaharaja lela, maka ianya berlaku pada apa yang dibuat oleh Qabil. Jenayah pembunuhan pertama dalam hadis Nabi, siapa saja yang membunuh, semuanya masuk akaun Qabil. Ya, pasal dia adalah sunnah yang ditunjukkan ya, contoh yang ditunjukkan oleh Qabil. Maka apabila berlaku peristiwa ini, Allah hantar ghuraba. Ghurab itu maksudnya gagak, yabahathu fil ard ya, untuk dia gali daripada bumi tersebut dan menutup kepadanya, iaitu untuk menutup kepada mayat si Habil. Kaifa yuwari sawata akhi ya, untuk bagaimana untuk menutup kepada mayat saudaranya. Dan beliau menyatakan qala ya wailata ya, iaitu malangnya mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini hingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Jadi apa kepentingan cerita ini Ustaz ya? Satu, bila orang dah ikut pada nafsu, lepas tu dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Dan menyesalnya itu salah satunya dia akan malu dengan jenayah yang dibuat ataupun dosa yang dibuat, dan kalau boleh dia nak cover. Dia nak tutup dosa tersebut. Dan lebih daripada itu kita belajar ya, kalau ikut ulama tafsir, ini adalah salah satu cara bagaimana kita boleh mengambil pelajaran daripada makhluk lain. Ya, dan lebih daripada itu ialah kalau makhluk ini pun bijak untuk dia bergaduh dan dia tanam si kawannya tadi itu, gagak tadi itu, maka sudah tentunya bagi manusia, kalau dia bergaduh tu, dia lebih kurang macam gagak ataupun lebih rendah lagi. Jadi di sini beberapa perkara yang boleh kita belajar, dan lebih daripada itu kita tidak segan untuk mengambil pelajaran daripada yang lebih rendah tingkatan pengetahuannya. Gagak kan, kalau nak banding dengan Qabil ini, sepatutnya Qabil lebih bijak. Tapi apakan daya, bila mengikut kepada nafsu, maka sebenarnya seseorang itu boleh jadi lebih rendah daripada haiwan, yang dinyatakan juga dalam surah Al-A'raf, dalam surah ke-7 yang kita akan baca nanti. Jadi di sini adalah pelajaran besar bagaimana Allah mengajar taubat kepada Qabil. Dan ayahnya dulu pernah bertaubat ya, dekat syurga bila mendekati pohon. Kali ini anaknya juga diajar cara taubat. Dan pelajaran untuk kita, dosa kesilapan itu kita pernah buat, tetapi jangan lupa cepat-cepat. Cepat-cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia dirakamkan dengan perkataan ya wailata. Ya, alangkah malangnya aku, teruknya aku. Perkataan itu tanda bahawa kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa pelajaran langsung seterusnya? Kita berehat dahulu. Kita akan kembali semula selepas ini. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا
جاهلا وارزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu'. Satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu, hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan Kalau- perempuan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, Ha. kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah, Ada ayah, ada mak. ibu yang melahirkan dia. Ya, Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad, Okey. tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Okey. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Hati tempat jatuh pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Hati tempat jatuh pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Hati kalau selalu bersih, pandangannya menembusi hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Pandangan mata selalu menipu. Dapatkan yang original ya. Itu yang kopi. Tak maaf lah kalau tersalah. Kan. Tapi nak sebut kat sini dalam tubuh kita Ustaz Faz, Betul. ada satu Daging. daging yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Idza salahal salahal jasadu kulluh kan, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Kalau rosaklah. Kalau baiklah seluruh badan kita, kehidupan kita, iaitulah hati Ustaz Faz. Dan perlu kita jaga Ustaz ya, terutama daripada perasaan dengki tersebut. Dengki ni secara ringkas ni tak puas hati ada lebih pada orang lain. Ya, Perkara itu penting, terutama bila kita lihat surah Al-Maidah ini turun kepada sahabat kepada mereka yang dah Fatu Mekah dah. Maksudnya dah berjaya, tapi kadang-kadang ada orang ni dah berjaya pun dia tak puas hati dengan nikmat pada orang lain. Betul. Kan? Sebenarnya nikmat adalah daripada Allah untuk kita gunakan pada memenuhi janji, menjalankan tugas kita, tanggungjawab kita. Dan ada nikmat pada orang lain, kita boleh kerjasama, boleh kita hargai sumbernya daripada Allah, bukan untuk kita tak puas hati Allah bagi pada dia, lepas tu kita nak hancurkan. Seperti mana Qabil tak puas hati antara nikmat diberikan kepada Habil itu, korban diterima. Jadi orang bertakwa pun ada orang dengki Ustaz. Allahu akbar. Moga-moga Allah jaga sentiasa memelihara hati kita insya-Allah taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu taala, kita nak seketika ke ruangan ulang kaji tajwid kita insya-Allah taala. Apakah kalimah-kalimah pilihan kita untuk episod pada kali ini ataupun ayat pada kali ini? Fokus kita pada ayat yang ke-30. Fokus kita pada ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan. Fatawa'at. Sekali lagi. Fatawa'at. Cuba semua sekali. 1, 2, 3. Fatawa'at.
Fatawa'at. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi nak dengar dengan suara yang bergema lah. Suara paguh. Suara paguh. Masya Allah. Fatawa'at. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tahan ya. Bagus. Iaitulah fokus kita pada kalimah fatawa'at. Pertama huruf fa. Perhatikan ataupun hati-hati menyebut supaya tepat bunyi fa. Cuba sebut fa. Fa. Gigi kita ni, sekejap saya nak ambil ni silap mata. Ting. Wah. Okey. Jadi gigi kita ni kena pada perut bibir bawah. Fa, cuba. Fa. Fa. Buat apa? Tu salah tu. Buat apa tu? Sekali nak latih. Buat apa tu? Melatih huruf fa tapi tak kena lah kan. Okey. Sekali lagi. Fatawa'at. Yang kedua huruf ta. Yang ni perlu kita beri perhatian, iaitulah huruf ta ni termasuk dalam huruf hujung lidah. Hujung lidah ada 3 huruf ta, da, ta. Ta, da, ta. Hujung lidah. Huruf apa? Ta, da, ta. Ta termasuk. Ta. Ta. Sebut ta. 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 Beza bunyi dia. Tempat keluar sama hujung lidah. Ta. Ta. Da. Ta. Kan duduk kat mana dia letak dekat sini kalau boleh perhatikan. Saya nak tunjuk ni ya. Oh, faham kau Ustaz. Elok sikit. Hujung lidah dekat dengan gigi atas ni. Ta. Da. Ta. Cuba. Ta. Da. Ta. Ni kan dekat sini ya. Ujung tu Cuma tempat keluar dia sama. Malu. Tempat dia keluar dia sama, sifat dia berbeza. Huruf ta dia ada sifat isti'la, dia ada itbaq. Maknanya bila kita sebut tu dia terangkat lidah kita. Sekali lagi. Ta. 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 Terangkat lidah dekat dengan lelangit. Ta. Ta. Jadi bila kita baca jangan baca bunyi macam ta. Fatawa'at. Itu ta. Fatawa'at. Fatawa'at. Cuba. Fatawa'at. Subhanallah. Sirata. Kan huruf ta tu. Jadi hati-hati supaya tak tertukar dengan huruf ta. Kemudian untuk yang kedua, iaitulah bahagian yang kedua. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Lahu nafsuhu. Cuba. Lahu nafsuhu. Cuba kita perhatikan dalam ayat ini, garis di bahagian atas. Perhatikan selepas huruf ha tu dia ada waw kecil. Lahu nafsuhu. Silakan. Lahu nafsuhu. Jadi lahu dengan nafsuhu tu kena baca berapa rakaat? 2 harakat, jangan 2 rakaat. Panjang tak? Nak kunut ke tak nak? Syed tanya lagi kan. Bukan 2 rakaat, 2 harakat sahaja. Nama dia mat apa? Mat silah ada 2. Satu qasirah, satu tawilah. Jadi kalau macam ni, waw kan selepas huruf ha dhamir ada waw, di atas dia tak ada tanda mat tu ataupun dia tak bertemu selepas dengan huruf hamzah, maka dia tergolong dalam kalangan yang pendek. 2 harakat. Nama dia mat silah. Kalau bahasa Arab pendek apa? Mat silah qasirah. Kalau panjang tawilah. Jadi mat silah qasirah. 2 harakat. Lahu nafsuhu. Silakan. Lahu nafsuhu. Baik. Kalimah kita yang ketiga, iaitulah auzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'asbaha. Yang ni kita jumpa pula huruf sad. Huruf sad. Sad sama juga dia hujung lidah tapi dia tolak ke gigi bahagian bawah, pangkal gigi ni. Kan? Sa, cuba sa. Tapi dia juga ada sifat isti'la. Dan juga itbaq, iaitu terangkat lidah kita, pangkal lidah pun terangkat. Lidah kita menghampiri lelangit bila kita menyebut tu. Kan? Sa, cuba. Sa. Ada orang Kelantan tak dekat sini? Ada dari Kelantan tak? Daripada Paguh ni, ada tak yang berasal dari Kelantan?
Ada nasib baik. Ada dia. Ada tahu aku. Kan. Jadi orang Kelantan ni semua dia sebut dia pandai molek sebut huruf sa. Cuba tak Bilal. 1 2 3. 1 2 3. Sa 2 3. Dia punya sa tu memang tepat huruf sa dia. Percaya ke tak percaya? Okey, jadi hati-hati huruf sa jangan tertukar dengan sin. Fa'asbaha. Cuba. Fa'asbaha. Baik, alhamdulillah. Itu 3 bahagian tajuk yang kita ulang kaji. Kita nak cuba menghafal ayat ni. Kita nak cuba hafal ayat yang ke-30. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. 1 2 3. فطوعت له نفسه قتل أخيه. 1 2 3. فطوعت له نفسه قتل أخيه. 5 dulu kan. فطوعت له نفسه قتل أخيه. 1 2 3. فطوعت له نفسه قتل أخيه. Nak cuba orang daripada Paguh hafal baca tanpa tengok ayat. So dekat sini pun nanti takkan ada ayat. Standby. 1 2 3. فطوعت له نفسه قتل أخيه. Masya Allah, tabarakallah. Dapat hafal. Subhanallah. Alhamdulillah lah dia kata. Awak tadi akhir je dengar ujung. Yang depan tak dengar pun. Tak apa. Kita baru 2-3 kali ulang. Jadi dalam untuk hafalan ni dia kena banyak ulangan, perhatikan ayat dan kena banyak kali mendengar untuk kita memudahkan hafalan insya-Allah. Insya-Allah jangan ke mana-mana ibu ayah sekalian, kita nak menyambung lagi perbincangan kita. Namun kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini My Quran Time, Quran Salat, Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal Covid dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz ini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga.
walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-30 hingga 31 daripada Suratul Maidah, berkisahkan tentang Nabi Adam yang mempunyai dua orang anak, Habil dan juga Qabil. Dan Habil adalah anak yang lebih muda yang dibunuh oleh Qabil sebagai satu jenayah pembunuhan pertama yang dibuat dalam sejarah manusia kerana sebabnya dengki kepada orang lain yang mendapat nikmat yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah ini kerana korban daripada Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran besar untuk kita agar apa-apa saja nikmat yang diperoleh pada orang lain, lebihnya itu adalah tujuannya untuk mereka gunakan pada jalan fi sabilillah, menyempurnakan tanggungjawab. Dan bagi kita, bila kita ada nikmat itu juga perlu digunakan, dan jangan berdengki kepada nikmat orang lain kerana masing-masing ada tanggungjawab, ada ujian yang tersendiri yang seharusnya mereka gunakan nikmat itu untuk hidup ke hadapan. Dan Ustaz ya, bila bercerita tentang kisah ini memang famous kisah famous, tapi ada yang dia ada tambah-tambah sikit. Tambah-tambah sikit tu dia kata pasal Qabil tak puas hati pasal Habil. Pasal Habil dia dapat kahwin dengan adik, pasal waktu tu syariat kahwin sesama sendiri kan. Kahwin dengan orang cantik. Itu dia tambah-tambah sikitlah rempah ratusnya. Jadi jangan ambil cerita bahagian situ. Yang dinyatakan di dalam Al-Quran ini kerana korban daripada Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kalau ada yang kata mengapa Allah terima, kena tanya Allah lah. Tapi cukup kita berhenti sampai situ untuk kita melihat bahawa dia dapat nikmat ataupun diterima korbannya, maka si Qabil ini tidak berpuas hati. Mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-31, bagaimana Allah mengajarkan kepada Qabil daripada burung gagak yang bergaduh, dan akhirnya, ataupun ada yang kata burung gagak tu satu dah mati, dan akhirnya burung gagak itu menanam si yang dah mati itu ke dalam tanah, dan itu pelajaran untuk Qabil beberapa ribu tahun yang lepas dan menjadi syariat sampai sekarang Ustaz ya. Kalau orang meninggal, kita kena kuburkan dia, dan itu adalah daripada seekor gagak. Ayat 31 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 31 kita nak baca. Hati-hati pada huruf tha, banyak kita jumpa fa ba'atha yabhathu kan, dan juga satu kalimah yang kita perlu beri perhatian juga, iaitulah pada kalimah a'ajaztu. Mula-mula hamzah lepas tu ain. Jangan dua-dua hamzah a'ajaztu ataupun dua-dua ain a'ajaztu. Jadi mula-mula hamzah lepas tu ain. Cuba. A'ajaztu. Ayuh. Mari kita cuba dengan murattal sikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم
Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat yang ke-31. Satu perkataan yang kita ingin belajar, kita ambil sebagai panduan pertama kita bersama Ustaz ya. Kita perhatikan perkataan pilihan, iaitu perkataannya ialah yabhathu fil ard, daripada perkataan bahatha yang kita jumpa di dalam ayat 31 ini, maksudnya menggali dan mencari fil ard ya, untuk menutup kepada akhi, iaitu kepada kawan, kepada si burung gagak itu, dan sekaligus ia menjadi pelajaran kepada Qabil itu sendiri. Daripada perkataan inilah sebenarnya membawa kepada bagaimana syariat menanam Ustaz ya, ataupun mengkuburkan kepada mayat yang mati, sama ada terbunuh ke, sakit dan mati dan sebagainya. Dan di hujung itu Allah menyatakan fa asbaha minan nadimin ya. Kalau di hujung ayat 30 itu fa asbaha minal khasirin, jadilah orang yang rugi. Pada ayat 31 ini fa asbaha minan nadimin, jadilah orang yang nadam. Nadam ini maksudnya menyesal Ustaz ya. Dan ini kesan daripada dosa yang asalnya daripada dengki, yang sebenarnya dah pun diberi nasihat. Sebabnya walaupun orang itu belajar sekolah agama ke, belajar tadabbur Quran ke, ia sepatutnya menyebabkan nafs itu dikuasai Ustaz ya. Maksudnya akal menguasai kepada nafs ataupun hawa nafsu kita. Kalau akal ini dia terlupa ataupun terlepas, maksudnya nafsu ini bermaharajalela, ia akan menyebabkan kerugian, dan yang keduanya nadam. Ya, itu sebabnya kalau saya dulu ada belajar bahasa Arab Ustaz kan, ketika di US dulu, yang kawan kita belajar bahasa Arab dekat belajar bahasa Arab ke dekat UIA? Dah Belajar juga kan, tapi saya belajar kat US lah Ustaz kan, pasal bukan sekolah agama kan. Yang ini semua banyaknya daripada sekolah agama. Jadi bila belajar dengan tentera-tentera US itu, mereka ada yang pergi ke Iraq, mereka bunuh orang. Masya-Allah. Tentera Iraq. Dan sebahagian daripada kawan-kawan mereka yang balik ke US itu, balik semula lepas peace mission, misi keamanan mereka itu, ada yang jadi sakit ataupun jadi orang yang depressed ya. Dia menyesal kerana dia sudah membunuh. Dan sebenarnya ini yang disampaikan dalam ayat 31, siapa yang terlibat dengan pembunuhan, jenayah ini kerana dengki tadi itu, maka ia akan menyebabkan dia terbawa-bawa, terngiang-ngiang terhadap apakah jenayah dosa yang telah dia laksanakan. Jadi itu sebabnya mengapa kita kena berjaga-jaga, jaga hati kita daripada dengki, pasal dengki ini puncaknya itu sampai sanggup untuk menghalalkan darah walaupun saudara sendiri. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita kawal hawa nafsu dengan memperbanyakkan amalan seperti salat dan puasa. Yang pertama. Yang kedua, rendahkan ego, pelajari ilmu daripada keadaan sekeliling. Nombor dua. Dan yang ketiga, menguruskan mayat Muslim dengan mengikut syariat Islam dan sunnah-sunnahnya adalah sebagai satu daripada kesungguhan kita berinteraksi dengan ayat 31 suratul Maidah sebentar tadi. Kita berdoa kepada Allah SWT, kita dijaga hati kita jangan sampai terlepas daripada kawalan hingga menyebabkan dengki sanggup melakukan dosa jenayah dalam kehidupan. Bersama Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman, terima taubat kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, hidupkan hati kami senantiasa dengan nur cahaya Al-Quranmu ya Allah. Memandu kehidupan kami ya Allah. Memandu kehidupan kami ya Rahman di atas muka bumimu ini ya Allah. Moga-moga cahaya petunjuk hidayahmu senantiasa melingkari kehidupan kami, mencapai redhamu jua ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Rahman. Kurniakan rahmatmu kepada kami ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk kita terus dipimpin dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat mengawal nafsu kita dengan
dengan panduan wahyu daripada ilahi. Ini yang ingin kita gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform untuk tuan-tuan menyumbang dalam tabung ini dan juga menghubungi nombor di talian untuk kita mengadakan pelbagai program kepimpinan, program-program untuk menambahkan nilai berteraskan kepada Al-Quran agar ianya menjadi panduan dalam kehidupan. Jalan kaki ke kedai Pak Mat. Ya. Mencari sayur. Ustaz, ya, mencari sayur dibuat pecal. Masya-Allah. Jangan dengki atas nikmat. Makin rugi terus menyesal. Bertemu lagi dalam siri akan datang. My Quran Time, Quran Salat Infak. InsyaAllah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته